yang duduk atas kursi hari ini yang jadi trend. Kadang sebab mereka ini banyak dengar daripada pandangan-pandangan ustaz-ustaz yang mana hari ini ustaz yang mereka dengar ni kebanyakannya dalam YouTube. Mereka tak secara talaki. Kadang-kadang mereka tak tanya dengan jelas bagaimana adakah duduk di atas kursi itu lebih layak, lebih baik ataupun yang sebagainya. Berkenaan tentang solat duduk di atas kursi itu, tuan-tuan, maka ketika itu baginda Rasulullah SAW pernah menerima kepada sakit. Ketika Nabi jatuh daripada kuda, ketika itu maka Nabi sakit. Bila Nabi sakit, Nabi solat secara duduk. Nabi solat secara duduk. Bagaimana Nabi solat secara duduk? Yang Nabi kata yang paling aula ataupun yang paling utama, iaitu duduk secara iftirash. Duduk secara iftirash, iaitu duduk seperti tahiyat awal. Ini keadaan ketika Nabi sakit ketika itu, jatuh daripada kuda, wallahu alam sakit kat pinggang ke sakit kat mana, tetapi Nabi boleh duduk secara iftirash. Nabi duduk secara iftirash, iaitu duduk dalam keadaan tahiyat awal. Kita duduk tahiyat awal tu, kita tegak macam tu, dia kaki kita lipatkan. Kaki kita lipatkan, ketika itu Nabi duduk secara. Kerana apa? Ketika itu Nabi mudah duduk dalam keadaan sujud. Sujud itu dalam keadaan yang benar, dalam keadaan perbuatan yang sebenar, iaitu kita sujud dalam keadaan seperti biasa, dapat melengkapkan tangan, muka kita, hidung kita. Ketika itu boleh naikkan punggung ke belakang, kaki boleh, jari itu boleh dilipatkan. Itu antara syarat di dalam sujud. 7 anggota yang perlu kita jelaskan ketika itu. Bagaimana hari ini kita menjalankan kepada solat ketika itu kita duduk di atas kursi? Sebenarnya dalam perbincangan yang saya bincangkan pada dalam musyawarah, saya tanya juga untuk mendapatkan penjelasan lebih baik, lebih jelas, lebih tepat untuk kita sampaikan pula kepada yang lain, supaya mereka ini bukan kata duduk atas kursi tadi batal, tidak. Bukan kata batal, tapi ada ketikanya tidak sempurna dan boleh membatalkan. Boleh-boleh tak sempurna, tetapi akhirnya membatalkan solat kepada dia. Ini yang akan menjadikan satu perkara yang orang membimbangkan terhadap ibadah yang kita nak pamerkan kepada Allah. Kita ni persembahkan satu ibadah wajib, nak tak nak kena buat. Ibadah wajib, bila kita persembahkan satu ibadah yang penuh dengan kecacatan ketika itu, kita ni nak bagi orang hadiah. Contoh, bila diarahkan ketua ataupun majikan kita kepada kita untuk buat sesuatu kerja yang telah diberikan kepada kita buat, tiba-tiba kerja yang kita buat tu yang kita nak bagi semula pada bos kita, majikan kita ketika itu dalam keadaan cacat, nak tak dia tengok? Kalau manusia ni tengok pun hati ni dia kata menyampah. Kalau ibadah yang patuh, yang wajib kita lakukan kepada Allah, kita ni hamba buat, Allah kata satu tak sempurna, betul tak? Bukan kata main macam manusia, lebih kurang lah, kan? Takkan tak boleh lebih kurang, kan? Tengok, bergantung kepada keadaan ketika itu yang kata lebih kurang. Kerana Allah lebih memahami terhadap hati kita ketika kita melakukan. Ketika itu kita melakukan dalam keadaan kita duduk di atas kursi, tetapi kita mengambil kepada kesempatan untuk melakukan, walaupun orang lain yang memandang ketika itu dia kata, oh dia kesian. Kesian bila dalam keadaan yang uzur nak melakukan solat berjemaah dalam keadaan duduk atas kursi, tetapi oh ini keadaan dia, orang lain pandang, orang lain tiru. Bila orang yang memandang dan yang lain tiru terhadap perbuatan itu berkekalan, jariah betul, tapi jariah yang tidak baik. Maknanya berterusan cara kita, ilmu kita itu berterusan sampai kepada orang lain, tetapi dalam keadaan yang salah. Ini kadang-kadang yang menjadikan orang tiru dan terus tiru. Malas nak tanya, pandang tengok, ini jangan tengok. Begitu juga dalam keadaan bila solat Jumaat, bila tertinggal satu rakaat, orang tu sambung satu rakaat, orang lain boleh sambung, tapi dia nak tahu keadaan bagaimana nak sambung satu rakaat.
kita ambil cerita yang besar, duduk atas kursi. Saya bagi contoh, sambil saya buat, sambil diam, saya tunjuk pada tuan. Baik. Kalau duduk iftirash tadi dalam keadaan yang sebegini, ini duduk iftirash memudahkan. Jadi keadaan apabila kita nak rukuk, kita boleh dudukkan sedikit. Apabila kita nak sujud, kita boleh sujud habis. Ini bagi mereka yang boleh melipatkan kaki. Bagi mereka yang boleh melipatkan kaki, dan keadaan ketika itu dia tidak boleh berdiri dengan lama. Ada kadang-kadang faktor usia kita ni tuan-tuan. Apabila kita sampai dah umur yang senja ni tuan-tuan, bila dah nak maghrib, keadaan kita berdiri ni kadang-kadang bila kita berdiri ni dalam keadaan yang bergoyang-goyang, tak boleh lama. Bagaimana pula dengan keadaan orang yang boleh berdiri dan ketika itu tidak boleh membengkokkan kakinya, tak boleh lipat? Dia kata, oh tak boleh lipat. Ni bila saya buat duduk ni, dia kata saya boleh pergi ke bawah, saya tak boleh nak duduk lipat. Duduk di antara duduk sujud tak boleh nak lipat. Ataupun dia kata ketika saya nak sujud tu, pinggang saya memang tak boleh, saya tak boleh nak turun bawah. Maknanya saya boleh diri tegak lagi, saya boleh jalan gini, boleh jalan gini, saya boleh tahan, dia kata. Tapi kalau untuk duduk seketika boleh, dia kata. Jadi bagaimana saya untuk melaksanakan? Baik. Bila saya tanya, saya bergerak muzakarah tu, saya tanya dengan jelas. Supaya saya ni tak cerita dengan orang, jadi saya perlu ada kefahaman yang detail, supaya nanti kita boleh ceritakan pada orang lain pada benda yang jelas. Maka dia kata apa di situ? Ustaz Haji Nur Gatri kita apa? Dalam perbincangan pertamanya dia kata berdiri itu adalah wajib bagi yang berkemampuan. Dia boleh berdiri. Allahu Akbar. Maknanya kalau dia kata dia nak solat dekat masjid, tak boleh nak lipat kaki. Tak boleh nak lipat kaki. Maka mengambil pada keputusan nak duduk iftirash tak boleh. Dia nak duduk secara tawarruk pun tak boleh. Maka ketika itu dia duduk dalam keadaan yang sebaliknya adalah duduk keadaan kakinya meluncur, ataupun dia dalam keadaan bersila. Ini bersila. Maaf, Nabi pun duduk dalam keadaan bersila, melakukan solat dalam keadaan bersila. Nabi benar Nabi melakukan dalam keadaan bersila. Nabi pun pernah juga melakukan dalam keadaan iftirash, dalam keadaan dia akan bersujud. Jadi duduk sila boleh, duduk meluncur macam ni boleh. Sini. Tapi kalau orang sekarang dia kata macam tak sopan sebab sebelah jemaah. Ada kata sebelah ni jemaah tak sopan, nanti dia sujud cium bau kaki, bau jamu, dia kata. Kita dijamu, bau jamu pula, dia kata. Jadi kat situ dia rasa macam tak sopan, mengambil kepada perbuatan yang dia kata supaya nampak sempurna. Jadi ketika itu kita ni nak solat berjemaah, bila kita dalam keadaan penguzuran, kat mana yang perlu kita pergi dulu? Soft yang mana? Pertama, kita janganlah rebut-rebut macam orang lain yang sihat ni. Duduk di depan, boleh duduk depan, tapi ambil di hujung sekali, supaya tidak mengganggu kepada ibadah orang lain. Kita duduk di hujung, tak pernah duduk macam ni, malu ni. Yang cakap aku tak pandai solat pula. Kita duduk macam ni, ataupun duduk secara iftirash tadi, ataupun duduk secara tawarruk, ataupun duduk secara tantik, hujung-hujungkan kaki. Maka ketika itu kita rasa macam tak sopan, dan jadi trend hari ini duduk atas kursi. Boleh duduk atas kursi, tetapi cara pelaksanaannya macam mana? Baik, saya tunjukkan sikit supaya kita lebih jelas dan faham. Bila tuan-tuan nampak orang lain, tuan-tuan pun boleh bagi dia ilmu supaya dia faham. Jangan dikatakan ilmu situ ilmu tiru. Ilmu tiru ni bukan tak boleh, boleh, tapi yang dalam kebaikan. Tapi kalau ilmu tu tiru dalam keadaan yang tidak baik, berterusan juga daripada siapa yang mulakan kita. Itu yang kita risaukan. Baik, ini cara kita berdiri, sebab kita nak dapatkan softnya adalah kaki bangku belakang sama berdiri dengan jemaah yang lain, supaya kita faham. Baik, mesti kita akan diri di sini, betul? Kita dapatkan kaki kursi, kita pun Allahu Akbar. Waktu bila yang kita duduk, kita kata waktu dia nak sibuk kita duduk, kita duduk sikit. Bila sujud, kita duduk banyak, sujud banyak. Tangan kita lepaskan ke bawah atau kita pegang kaki kita. Ini kita lepaskan tunjukkan supaya kita boleh membungkuk itu dengan lebih, membezakan antara bungkuk dan sujud. Maknanya sujud ni lagi rendah. Baik, saya cakap tadi. Tapi kalau dia mampu untuk bungkuk dalam keadaan berdiri,
Aku kena rukuk dalam keadaan berdiri, walaupun dia dapat membongkokkan badannya dalam keadaan yang sedikit. Baik, dia tadi dalam keadaan kiam, tak rukuk, Allahu Akbar. Dia letak tangan dia sekurang-kurang jari tangan orang yang melakukan solat ini, jari dia hanya mencecah kepada lutut. Itu sudah memadai. Walaupun ikut ini sudah melepasi kepada had. Itu dah sedikit aku yang sebenar. Dia bersolat kan? Okey, baik. Saya bagi contoh jelas lagi supaya kita ni kongsi dalam keadaan jelas. Okey, baik. Saya pegang ini supaya tuan-tuan. Okey. Rukuk hanya mencecahkan jari ini kepada lutut kita sudah memadai kemampuan dalam melakukan perbuatan rukuk. Dah cukup. Ada orang tak nak, dia kata tak boleh kerana rukuk ni kena duduk. Siapa yang duduk dengan sengaja ketika ini, pilihan terakhir, kursi pilihan terakhir zaman moden. Pilihan yang pertama tadi dalam keadaan iftirash, tawarruk, tanding, ada itu semua pilihan yang Nabi yang ceritakan supaya benda ini boleh dilakukan. Tak kira sama ada solat di rumah ataupun masjid. Tapi trend ni dia tak nak. All trend, all school dia cakap. Kita nak terbang, ada gaya smart, terbang, bergaya, duduk atas kursi. Bila dia duduk atas kursi, duduk di ini, dia rukuk tanpa berdiri ketika itu dengan sengaja. Lain dia tak boleh bongkok langsung. Kalau dah duduk pun boleh bongkok, bongkok kata diri tak boleh bongkok, dia pun tak bongkok sambil berdiri, maka solat itu terbatal kepada rukun. Batal rukun, bila terbatal rukun, batal tak solat? Belum lagi, selagi tak pergi salam. Kita di dalam solat, kita kena faham, bila rukun itu terbatal di dalam solat, selagi mana kita tidak memberi salam, belum terbatal. Masih boleh kita ulangkan satu lagi rakaat memperbetulkan keadaan. Itu kalau kita rasa kita tahu benda itu salah. Tapi biasanya cukup masuk, beri salam, habis, cikgu. Bila orang tu tak diri dalam keadaan membungkukkan, sekurang-kurangnya tangan dia cukup cecah kepada lutut. Tak sampai, sikit. Nak menjadikan kemampuan rukuk secara berdiri. Kita rukuk dalam rukuk kita belajar macam mana? Berdiri tak? Berdiri. Ini yang kadang-kadang kita takut pada orang yang duduk atas kursi sehingga mencacatkan kepada solat mereka. Jadi bila cacat solat mereka sehingga membatalkan puji tak? Kalau kita tak sampaikan hari ini pada dia, kita tengok dia berhati, tak betul, kita cacat tak betul. Dia tak tengok, dia ikut ilmu lain, jadi dia tak salah. Kita yang tahu, kita kena dengar. Bila kita nampak depan mata satu kesalahan yang membatalkan pada solat, kita tak tahu, kita takut dia punya kesalahan. Kita kena tahu. Dalam solat ni, sebab tu ada panduan imam dan makmum. Bila imam terbatal satu situasi, ketika itu imam menanggung najis, orang yang nampak ni perlu menegur. Tak mampu menegur, mufaraqah. Habis mufaraqah, dia nak laksanakan secara sendiri, dia pergi jumpa imam tersebut. Ketika dalam waktu yang sama, batal. Tadi ada tai, saya nampak tai kucing itu dekat tai imam, bau kuat tai kucing. Saya suka fikir yang boleh perasan. Orang lain tak perasan sebab orang lain dia pakai mask. Orang lain pakai mask, dia tak pakai mask. Bau kuat ni, saya paling dekat memang bila saya sujud, cium kotak kucing. Tapi saya tak mampu untuk menegur macam mana untuk memperbetulkan. Nak buat dalgibun tak tahu, nak buat fatbun tak tahu, saya tak tahu. Lepas tu saya tak tahu nak buat istighlam, ambil alih tugas imam, tak tahu. Jadi saya ambil satu keputusan, saya buat mufaraqah, keluar daripada kelompok berjemaah. Jadi itu laksanakan secara munfarid, secara sendiri. Habis bayang saya tegur. Macam mana dengan soal imam? Soal imam tadi katakan, bila dah ditegur dalam keadaan waktu yang sama, masih dalam waktu zuhur kata, imam kena buat qada ke i'adah? Ini i'adah, ulangkan balik solat. Tetapi apabila dah terlepas daripada waktu itu tadi, maka dah terlepas. Sebab dia tak perlu qada.
Qada ini adalah apabila kita meninggalkan kepada sesuatu hukum tadi macam kita tak solat langsung, itu qada, kena bayar. Tapi dia dah buat dalam keadaan solat, maka ketika itu cuma tidak sah kerana menanggung kepada najis, sedangkan dirinya tak tahu, dia hanya buat i'adah, ulangan solat, tetapi perlu dalam waktu yang sama. Jadi Umar tadi batas dia pun dalam waktu zuhur, ada lagi zuhur, dia solat semula, itu namanya ulangan, bukan qada, ulangan, i'adah. Ada ketika itu dia boleh buat. Tapi orang yang macam tadi sambung balik, dia tak rukuk dalam keadaan berdiri, keadaannya telah membatalkan kepada rukun. Maka kalau tadi dia nak sujud pun tak boleh nak melungging, ataupun tak boleh nak letak kepala lutut, tak boleh nak lipat kaki, maka hanya ketika sujud saja dia boleh meletakkan punggungnya tanpa bersandar, dan ketika itu melakukan sujud membungkukkan seberapa mampu yang rendah ketika itu, semampu berapa rendah ketika itu mampu. Kalau kita tahan ini tak boleh lah bungkuk lebih, lepaskan kaki kanan, boleh bungkuk ke bawah, semampu apa ni. Kalau dia boleh duduk di atas bersujud, dia kena keluar daripada kursi ni, duduk di atas bersujud, duduk di atas bersujud. Tapi tak mampu lah, pasal dia tak boleh nak lipat kaki ketika itu, maka dia boleh dibenarkan duduk di atas kursi. Jadi kebaikan yang ada apabila kita nak lakukan solat, sebenarnya kursi ini adalah pilihan terakhir. Jangan nak ambil kursi ini, duduk secara iftirash, tawarruk, tandil, ada. Itu yang asalnya bersila, itu adalah cara yang Nabi ajar. Ini kat sini yang telah diberikan secara jelas oleh mazhab Imam Syafi'i. Maka kita jelas cara itu yang terbaik. Walaupun orang memandang dalam keadaan yang kita rasa hina sangat, kita duduk kat bawah sangat, tetapi itu yang paling baik berbanding dengan duduk di atas kursi. Ada juga pandangan ulama juga yang menyatakan selagi mana dia boleh berjalan daripada luar datang ke rumah, ke masjid, tak layak dia duduk atas kursi. Ini pandangan ulama. Dia ada banyak pandangan. Jadi dari situ kita mengambil kepada kesempurnaan dalam melakukan kepada solat, duduk di bawah. Tak salah pun. Kita contoh, kita hanya boleh buat sekali. Orang pada besar, dia boleh pergi sujud. Sujud tadi dia boleh pergi. Pada besar, sujud boleh. Sujud boleh. Duduk di atas sujud tak boleh nak lipat senang. Kita duduk secara begini. Boleh tak kita duduk sini? Duduk di atas tumit dan lutut ni. Ini cara duduk yang baik. Kalau kita nak solat cara ini tak boleh mampu diri, kita solat cara ini boleh tak? Ini pun terbaik. Ini cara solat yang baik. Allahu Akbar. Kita katalah kita sujud tadi, dan duduk atas sujud tak boleh. Duduk macam ni, terku. Rabi Fili, Walhamdulillah itu. Habis sujud sekali lagi, nak bangun ke atas tak boleh. Tak boleh. Terus duduk secara jenis kekal. Biar orang sekolah diri. Sampailah habis solat. Ini adalah cara yang baik. Kalau tak boleh duduk tadi secara bersila, tak boleh secara ikhtiras, tak boleh duduk secara bersila. Jadi mana kat sini yang ditunjukkan adalah cara yang kedua berbanding daripada kita mengambil kepada pilihan kursi. Kursi bukan sahaja tak baik, ada ketika yang keuzuran memang memaksa kita duduk atas kursi. Begitu juga dalam keadaan orang yang berdiri. Contoh tadi rakaat pertama, rakaat kedua, masuk rakaat kedua dia kena berdiri sebelum. Tapi kadang-kadang dia cakap apa? Oh tak mampu nak berdiri. Dia duduk. Boleh tak kita duduk? Duduk itu hanya seketika untuk mengelakkan diri kita ini daripada uzur yang lebih tumpah. Macam layang ni, macam layang ni, tak sendiri, duduk siap. Dan okey, rasa stabil, bangun semula. Ini yang saya bincangkan.
untuk mendapatkan ketepatan. Orang sekarang dia duduk terus. Dia sebenarnya mampu berdiri dia, boleh bangun, mampu berdiri. Bergoyang lagi, bergoyang. Duduk ini hanya seketika untuk daripada dirinya ini bergerak ke mana-mana. Begitu juga dalam keadaan orang yang sedang solat, dia tak boleh bengkok kaki langsung. Kaki masuk ke sini. Dia boleh diri, boleh tak dia sembahyang? Boleh. Kemampuannya berdiri boleh. Tapi diri sampai ke sana. Orang lain duduk, dia tak duduk. Bukuk, dia boleh bukuk sikit. Sikit bukuk. Banyak, boleh sikit. Okey, sujud macam ni. Kalau bukuk boleh sikit, sujudnya mesti melebihi daripada bukuk. Jadi dia diri sampai dia memberi salam. Assalamualaikum. Sama tak orang macam ni? Ini lebih baik, lagi baik. Orang yang berdiri tak boleh duduk ketika melakukan pada rukun yang sujud. Ketika itu duduk dan sujud berdiri. Kalau dia berdiri, belayak berlaku. Tapi dia kata, aku tak ada kursi, berdiri. Boleh tak alat lain yang boleh digunakan? Boleh. Bukan. Bukan. Tak. Sebab tu orang yang musuh ni duduknya tepi-tepi. Letakkan. Bila dia buat itu, pernah lakukan sekejap. Bila dia stabil, lepas balik. Supaya dalam keadaan berdiri. Inilah namanya solat secara duduk. Mana itu solat secara iftirash, solat secara tawaddu. Yang ini bersila solat secara tawaddu. Yang ini duduk seperti tangan akhir. Solat secara qiyam, maknanya duduk di atas tumit yang tadi saya cakap tadi, macam qiyam. Ni. Dan last sekali adalah duduk secara tanding. Tanding ni melunjurkan kaki. Ada 5 jenis cara solat yang kita boleh lakukan jika kita ini dalam keadaan solat ketika ini. Yang ini solat secara duduk. Sebab itu tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kadang-kadang bukan kita cakap kursi salah, kursi tak salah. Ada ketika kita boleh gunakan kursi. Tapi yang dirasakan kadang-kadang kita kursi ni, kalau kita solat atas kursi, duduk dengan orang yang uzur duduk di sebelah tepi, dan memberi laluan kepada orang yang sihat ketika itu untuk melakukan. Kita mengganggu ibadah dia orang, tapi kita dah dulu tengah-tengah. Apa hukum apabila kita mengganggu kepada ibadah orang lain? Hukum mengganggu kepada ibadah orang lain adalah perbuatan haram. Haram dia punya perbuatan. Solat sah. Solat sah itu kalau sah. Kalau tadi pelakuan kepada hukum tadi dengan sengaja mengambil kepada kesempatan, boleh membatalkan kepada solat. Jadi ketika itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, siapa yang tak faham tu, nanti boleh celah-celah tanya. Saya ini cerita ni kadang-kadang